Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم زرنا علما وارزقنا فهما، اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Muqim Lundang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada pagi ini alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah SWT untuk hadir ke rumah Allah SWT. Tempat yang terbaik di atas muka dunia ini adalah masjid. Sebab itulah masjid ini boleh kita iktikaf, kita beriktikaf sah. Kalau kita iktikaf di rumah tak sah, kecuali kita tukarkan title rumah kita tadi sebagai masjid. Tuan-tuan semua, InsyaAllah pada pagi ini untuk mengisi peruntukan masa yang diberi kepada hamba pada hari Isnin di bulan Ramadan ini, InsyaAllah kita akan bertadabbur melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga makna-makna pada muka surat 598 Surah Al-Qadr. Yang ini kita sudah ingat, Surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr ini surah yang dibaca oleh kebanyakan imam-imam ketika mereka bersolat sunat tarawih, terutamanya selepas daripada malam ke-15. Surah Al-Qadr ini bila kita lihat surahnya berada yang ke-97, mempunyai ayat 1 dan hingga ayat 5. Merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Dan surah Al-Qadr ini membawa makna kemuliaan ataupun ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita cuba lihat surah Al-Qadr, walaupun ianya agak pendek, 5 ayat sahaja, tetapi ianya memberi suatu perkara yang penting untuk kita memahami dan kita menghayati. InsyaAllah kita cuba sama-sama membaca surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Surah Al-Qadr ini tuan-tuan semua, surah yang mempunyai 5 ayat, dan insya-Allah kita akan lihat makna Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kenapa kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim? Ataupun kenapa kita tidak baca Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa? Sebab Bismillahi itu Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Oleh kerana Allah itu berbaris di bawah hujungnya, dia panggil sifat. Nama Allah itu dengan nama Allah, dengan nama Allah dipanggil mausuf. Mausuf dengan nama Allah yang tu maknanya sifat. Bila sifat, dia kena ikut mausuf yang disifatkan. Dengan nama Allah yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan nama Allah yang bersifat Ar-Rahman dan bersifat Ar-Rahim. Oleh kerana Ar-Rahman itu, dia itu kalau kita lihat dari sudut ilmu nahwu, maka ianya menjadi sifat. Bila sifat, dia kena ikut mausuf dari sudut baris. Maka bila Bismillahi, kita kena baca Ar-Rahmani, dia jadi sifat yang pertama. Dengan nama Allah, Allah yang bersifat Ar-Rahmani, kerana Allah itu Allahi, maka Ar-Rahmani follow Allahi. Itu sifat yang pertama bagi Allah. Dengan nama Allah yang bersifat, sifat yang pertama itu adalah Ar-Rahman, kena baca ni. Sifat yang kedua Ar-Rahimi pun jadi sifat kepada yang disifatkan, iaitu Allah. Dipanggil mausuf dalam bahasa Arab. Maka kedua-dua ini kita mesti baca Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana itu adat dan adab, kita mesti baca dengan berhenti di hujung. Di hujung tu kita berhenti meraihkan hukum tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, inna. Ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya kami. Kenapa Allah SWT guna ayat kami? Kenapa Allah SWT firmankan sesungguhnya kami? Kami ni membawa makna ramai. Ramai ni guna kami, kita guna saya seorang. Bila dua tu kita guna kami dah kita ni. Itu kita ni orang, kita ni manusia, kita ni makhluk. Bila ramai, maka plural. Singular satu, bila dua dah plural. Kalau bahasa Arab, mufrad, musanna, jamak. Mufrad satu, musanna dua, jamak tu lebih daripada dua. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT menggunakan dengan mana sesungguhnya kami, bukanlah bermakna Allah itu berbilang-bilang, bahkan Allah itu ahad, esa, tunggal. Tetapi Allah SWT menggunakan dengan mana kami ini
untuk membesarkan dirinya sendiri. Inna, sesungguhnya kami, lita'zim, untuk membesarkan, memperhebatkan diri Allah SWT al-mutakabbir. Maka Allah Ta'ala layaknya bila berkata-kata, maka Allah SWT menggunakan sesungguhnya kami, layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kami anzalnahu, kami turun akannya Al-Quran. Kami turun akannya itu adalah Al-Quran. Fi, pada Lailatul Qadri, pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Bila kita lihat tarikh penurunan Al-Quran ini di dalam surah Al-Qadr ini, Allah SWT berfirman, kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Tetapi kita menyambut nuzul Al-Quran di negara kita pada 17 Ramadan. Sedangkan Nabi SAW bersabda, taharrau lailatul qadri, carilah kamu Lailatul Qadar itu fil witri, ataupun kamu carilah malam Al-Qadar itu fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 yang terakhir. Dalam satu hadis Nabi sebut pada malam-malam ganjil, malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi sebut 10 yang terakhir. 10 yang terakhir bermakna malam ke-21, 22, 23, 24, 25 sampai 30. Itu 10 yang terakhir. Tetapi Nabi sebut pula yang ganjil-ganjil di 10 yang terakhir. 21, 20, 21, 23, 25, 27, 29. Jadi tuan-tuan semua, maka kita menyambut, negara kita menyambut nuzul Al-Quran, sempena penurunan Al-Quran itu pada 17 Ramadan itu, maka itu tidak asah. Yang terlebih asah adalah mengikut firman Allah SWT ini, kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr ini 10 yang terakhir, malam-malam ganjil. Maka majoriti ulama berpendapat diturunkan Al-Quran itu pada 24 Ramadan, 13 tahun sebelum daripada Nabi berhijrah. Pada malam 24 Ramadan, malam ke-25 Ramadan. Maka tali dengan ayat Allah Ta'ala sebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadr. Turun-turun ni Allah SWT turunkan Al-Quran ini beradanya di mana? Beradanya Al-Quran ini pada asalnya Allah SWT meletakkan satu tempat yang bernama Lauh Al-Mahfuz. Lauhun Al-Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini Allah SWT tetapkan ianya berada di melebihi di atas langit yang ketujuh. Lauh Mahfuz, kita panggil Lauh Mahfuz. Maka Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar ini jumlatan wahidatan, pada malam itu secara sekaligus 30 juzuk. 30 juzuk ni Allah Ta'ala turunkan sekaligus pada malam Al-Qadar itu. Dan Allah Ta'ala letak di mana? Di Baitul Izzah, di langit yang pertama, di nama tempat Baitul Izzah. Pada malam Lailatul Qadar ini Allah turunkan jumlatan wahidatan, jumlah yang satu sekaligus, letaknya di Baitul Izzah, di langit yang pertama. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran daripada Jibril alaihi salam, mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala masa dan bila. Maka Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secaranya beransur-ansur. 13 tahun Nabi berada di Mekah, dan 10 tahun ketika Nabi berada di Madinah. Ada juga berpendapat bahawa surah Makkiyah ini tidak semestinya Nabi menerima surah ini ketika Nabi berada di Mekah sahaja, tetapi sebelum Nabi berhijrah maka namanya adalah Makkiyah.
ketika mana Nabi sudah berhijrah, di mana sahaja turun, sama ada di Mekah ataupun di Madinah. Apabila Nabi selesai dah berhijrah, maka surah ini namanya Madaniyah. Jadi tuan-tuan semua, bila kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terperincinya menerima Al-Quran ini daripada Allah SWT, yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara diperhaluskan. Makanya masanya adalah 22 tahun 2 bulan 22 hari. 2 tahun 2 bulan 22 hari. Maka tuan-tuan semua, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari ini Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jumlah huruf yang ada di dalam Al-Quran itu sebanyaknya 323,671 huruf. 323,671 huruf, dan mempunyai 114 surah, dan mempunyai ayatnya 6,236 ayat ataupun 6,666 ayat. Yang mana lebih asah, yang mana lebih kuat pendapat berkaitan dengan bilangan ayat Al-Quran ini, maka 6,236 itu lebih masyhur bilangan ayat Al-Quran yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca kepada kita, untuk dibaca kepada kita dan ditadabbur, difahami oleh kita dan diamalkan oleh kita. Mudah-mudahan tuan-tuan semua, Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan setakat ianya dilagukan, ianya ditarannumkan, bukan setakat dipertandingkan, bahkan ianya hendaklah diamalkan juga. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kelebihan orang yang baca Quran dan juga beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Man qara'al Quran wa amila bima fihi, siapa yang membaca Al-Quran dan dia beramal dengan isi kandungan Al-Quran, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, Allah SWT akan pataikan mahkota di atas kepala ayah dan ibu bagi orang yang membaca ini, tajan, satu mahkota yang berada di atas kepala ibu dan ayah ini. Mahkota ini dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya, cahaya yang berada keluar daripada mahkota itu lebih cantiknya, lebih comelnya, lebih terangnya cahayanya berbanding dengan cahaya matahari yang berada atas muka dunia ini. Fama dhannukum billadhi amila bihadza, apakah sangkaan kamu bagi mereka yang membaca dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Jadi tuan-tuan semua, itu yang disebut kelebihan bagi mereka yang membaca dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Itu bagi mak dan ayah bagi si pembaca, belum lagi cerita si pembaca Quran ni. Tuan-tuan semua, rugi kita duduk atas muka dunia ini, kita tidak pandai membaca Quran. Rugi atas dunia ni, kita tak belajar Al-Quran. Rugi atas muka dunia ni, kita tidak menghafaz Al-Quran. Rugi serugi-ruginya. Sebab tuan-tuan semua, Al-Quran ini ketika kita berada di destinasi yang pertama akhirat, iaitu barzakh, Al-Quran ini akan bersama kita. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Iqra'ul Quran, bacalah kamu akan Al-Quran. Baca, Nabi kata baca. Jangan tak baca. Kalau kita susah nak bawa Quran, kita susah nak kilik Quran, susah. Jadi kita baca yang mudah-mudah bagi kita. Yang pentingnya biar ada mulut kita ni sentiasa baca Quran. Kenapa Nabi suruh kita kena selalu baca Quran? Sebab Nabi nak tolong kita. Bagi maklumat ni, bukan Nabi seorang nak masuk syurga, bukan Nabi saja nak selamat dunia akhirat. Bahkan Nabi suruh umat-umatnya juga, dan menggalakkan umat-umat dan mengharapkan umatnya
supaya sama-sama mendapat kebaikan daripada Allah Ta'ala dengan asbab kita membaca Al-Quran. Nabi SAW sabda, Iqra'ul Quran, bacalah kamu akan Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana Al-Quran ini di hari kiamat, destinasi pertama kiamat akhirat bagi kita adalah barzakh. Barzakh ni destinasi hari akhirat untuk kita. Lepas pada barzakh, kita akan bangun di mahsyar Allah SWT. Di mahsyar ada mizan, ada hisab, dan ketika itu kita juga dipaksa melalui titian sirat. Di bawah titian sirat ini api yang bernyala-nyala. Api yang bernyala-nyala, bukan setakat api, dia ada kalalib. Kalalib ni maknanya pengait-pengait yang tunggu nak kait. Siapa yang melintasi di atas titian sirat, kerja kalalib ini, pengait-pengait daripada besi ini, dia nak kait supaya mereka yang meniti atas titian sirat itu jatuh masuk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan semua, maka kita berhajat kepada syafaat Al-Quran ketika mana destinasi pertama kita berada di barzakh. InsyaAllah Quran akan menemani kita sekiranya kita selalu bersama Al-Quran. Tuan-tuan semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah yang kamu ketahui berkaitan dengan malam Al-Qadar itu? Kamu dapat kenal malam Al-Qadar itu, kelebihan Al-Qadar itu. Kamu tahu ke Muhammad? Maka Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adakah baik, lebih baik daripada 1000 bulan tu bermakna ianya lebih baik daripada 1000 bulan, mungkin 1100 bulan, 1200 bulan, 1500 bulan. Janji tuan-tuan semua, kalau berbanding dengan kita beribadah 1000 bulan, maka berbanding dengan Lailatul Qadri itu, bila mana kita beramal di malam Al-Qadar itu, kelebihan fadilatnya, pahalanya di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik daripada kita beramal 1000 bulan. Lebih baik, lebih banyak lagi. Mungkin 2000, mungkin 3000, mungkin 4000, mungkin 5000. Jadi Lailatul Qadr ini, Allah Subhanahu wa taala asbab nuzul ni, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nabi bercerita kepada sahabat-sahabat di zaman Bani Israel dulu, ada umat yang terdahulu beramal 80 tahun. 80 tahun tanpa buat dosa sikit pun. Dia tak buat dosa. 80 tahun beramal, hidup dalam beramal tanpa dosa, tanpa buat dosa. 80 tahun. Seramai mana ni? Nabi cerita ada 4 orang. Pada zaman tu ada 4 orang ni boleh beramal dengan qadar umurnya 80 tahun ni, dia duduk dalam beramal kepada Allah Ta'ala tanpa melakukan dosa. Bilangan mereka adalah 4 orang. Maka bila dengar begitu, sahabat-sahabat dengar, Masya Allah, hebatnya ya Rasulullah, hebatnya kami tak mampu dah nak menandingi mereka yang terdahulu ni, seperti Bani Israel ni. Kami tak mampu dah, kami tak boleh buat dah ya Rasulullah. 80 tahun ibadat, tak buat dosa, straight 80 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi umat Nabi Muhammad ni special lagi. Boleh nak menandingi. Kalau setakat 80 tahun tu, boleh nak tanding lagi, boleh nak lawan lagi. Maka Allah SWT gandakan pahala yang kita buat satu malam itu pada malam ganjil di bulan Ramadan, yang setiap tahun dia ada, setiap tahun dia akan mari. Cuma kita tak tahu lepas dah ke tidak. Kita tak tahu. Kemungkinan nanti hari raya kita boleh buat perbandingan.
hari malam-malam ganjil tu, kita boleh lihat hari mana yang agak-agak nampak redup, matahari tidak panas, tidak terlalu panas pada pagi sehinggalah tengah hari itu. Kenapa? Kerana ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebut pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli Lailatul Qadar itu pada malam itu, ianya kalau kita beramal pada malam tersebut, kelebihannya menandingi lebih daripada beribadah dalam masa 1000 bulan tanpa henti. Jadi pada malam itu tanazzalul malaikatu, maka turunlah malaikat-malaikat warruh. Ar-ruh ini ada ulama tafsir menafsirkan ar-ruh ini adalah Jibril. Ada ulama tafsir bukan Jibril. Bukan Jibril ni kelompok khusus malaikat-malaikat. Kelompok khusus yang akan bersama dengan malaikat-malaikat lain. Jadi gelaran malaikat-malaikat ini namanya ar-ruh. Ada ahli tafsir kata tak, ar-ruh ini adalah gelaran bagi Jibril alaihissalam. Pada malam Al-Qadar itu, malam kebesaran Allah Ta'ala, malam ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, maka malaikat ini akan turun ramainya malaikat bersama Jibril alaihi salam fiha padanya pada malam Al-Qadar biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Tuhan mereka itu adalah malaikat. Kalau yang mana tidak diizinkan tak boleh turun. Boleh turun ni dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin tak akan boleh turun. Jadi Allah izinkan malaikat-malaikat ni turun ramai mana? Ramainya malaikat. Tidak boleh kita nak bilang dengan kaki tangan, tak boleh, tak mampu. Sebab malaikat ni tuan-tuan semua, malaikat ini berbanding dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, maka malaikat lebih ramai. Berbanding makhluk yang ada atas muka bumi ini, berbanding makhluk yang ada atas muka dunia ini ditambah dengan makhluk yang ada dalam bumi, ditambah digabung pula dengan makhluk yang ada dalam laut, maka malaikat itu lebih ramai lagi. Maka bilangan malaikat turun ni ramai mana? Ramai tidak boleh nak bilang. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, min kulli amrin ni membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sebab itulah bila malam Al-Qadar ini, doa tidak ditolak. Mintalah yang baik-baik. Allah Ta'ala akan ubah takdir Allah Ta'ala ini untuk setahun ke hadapan. Kalau contoh tahun depan ni start daripada Lailatul Qadar tahun ni sehinggalah tahun depan pula tu bermula daripada Lailatul Qadar tahun depan sehingga tahun satu lagi pula Allah ubah dan Allah tentukan takdir yang baru. Sebab itulah pada malam Al-Qadar ni tuan-tuan semua, mintalah dengan Allah SWT. Allah Ta'ala akan ubah takdir-takdir manusia yang Allah SWT sudah tentukan pada tahun lepas. Allah tulis takdir-takdir yang baru. Kalau contoh, alhamdulillah, dia minta supaya umurnya lebih panjang, Allah Ta'ala boleh ubah. Rezekinya lebih meluas, Allah SWT boleh ubah. Sebab itu malam Al-Qadar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut juga, la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak boleh diubahkan qada qadar Allah SWT itu kecuali dengan sebab Allah Ta'ala terima doa. Allah SWT terima doa. Jadi tuan-tuan semua, doa itu antara orang panggil peluang untuk kita supaya Allah Ta'ala takdirkan takdir yang baik-baik untuk kita, dan Allah boleh ubah takdir kita tadi daripada A ke B, B ke C, A tak ada, B tak ada, jadi C. Patutnya A, patutnya B, tiba-tiba tak ada A, Allah hapus B, Allah tukar kepada C, D dan sebagainya.
Ini dia panggil malam Al-Qadar. Jadi tuan-tuan semua, kalaulah malam Lailatul Qadar ini belum lagi kita melepasi, maka kita peluang masih banyak lagi. Kalau andai kata sudah lepas di malam-malam yang sebelum ni, malam semalam 26, hari ni kita puasa 26 dah. Malam ni malam 27. Kalau di tanah Arab malam 27 ni, mereka menyambut ibadah ni orang panggil, mereka kira maksimum. Malam 7 likur ni dia panggil malam yang ibadah yang paling kemuncak bagi mereka. Sebab bagi mereka kemungkinan besar Lailatul Qadar ini berlaku pada malam 27. Ini di tanah Arab. Jadi tuan-tuan semua, kita berpegang kepada Lailatul Qadar ini rahsia Allah SWT, tapi ianya berlaku pada malam-malam ganjil. Jadi insya-Allah kita kuatkan semangat kita supaya kita boleh kena ibadah kita tadi pada malam Al-Qadar. Naknya pada malam itu bersedekah, naknya pada malam tersebut baca Quran, naknya mari masjid, naknya semaya sunat tarawih, naknya semaya sunat witir, naknya selawat kepada Nabi pada malam tu, insya-Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malaikat-malaikat ini diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk turun atas muka dunia ini. Tujuannya juga adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Mereka akan mengucapkan salam sejahtera, selamat sejahtera ke atas kamu, sejahtera ke atas kamu. Kepada siapa ni? Kepada mereka yang melakukan amalan-amalan yang soleh pada malam Al-Qadar. Mereka yang maqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berqiyam, iaitu menghidupkan malam Ramadan itu dengan penuh iman dan keinsafan, pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampun segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi hak tu balik Allah Taala, di sisi Allah Taala Allah ampun. Di sisi malaikat pula kerjanya apa dia? Pada malam tersebut kerja malaikat kena bagi salam ke atas kamu, wahai orang yang menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah. Salam sejahtera ke atas kamu, selamat kamu. Makna kita kok Kelantan kan, selamat demo ni akan jadi selamat dunia akhirat. Allah sayang ke demo, sebab demo buat ibadah pada malam ni. Allah akan ganda pahala demo banyak. Nanti akhirat demo akan tengok, ini kok Kelantan lah ni, kok bahasa Kelantan ni. Kok bahasa Arab, Assalamualaikum, Salamun alaikum, Assalamualaikum. Kesejahteraan, keselamatan ke atas kamu dunia akhirat. Siapa dia ucap ni? Malaikat. Semua malaikat turun ni, semua tugasnya adalah untuk bertemu dengan mereka yang melakukan ibadah pada malam tersebut. Jadi beruntung bagi orang yang berkesempatan untuk melakukan ibadah antaranya semayang berjemaah isyak, maghrib dan subuh, dan juga semayang sunatnya adalah semayang semayang at-tarawih dan juga semayang sunat witir. Jadi tuan-tuan semua, itulah antaranya lebih kurangnya makna tadabbur yang kita lihat pada surah yang ke-97, 5 ayat surah Al-Qadr. Mudah-mudahan tuan-tuan semua kita memahami dan kita mentadabbur makna-makna dalam surah ini. Ketika sama ada kita sendiri ataupun imam membaca, biarlah kita memahami makna-makna tersebut, barulah kita khusyuk. Kita akan jadi khusyuk semaya kita. Bila imam baca ayat-ayat tu, kita duduk dengar tu jadi galik kita. Tu cerita galik faham tu, cerita tu dia panggil pahala ekstra. Pahala dengar tu, itu pahala ekstra, pahala dengar tu. Kita duduk dengar pahala imam baca,
Imam boleh pahala baca dan imam mendengar bacaan dia sendiri, itu pahala mendengar. Kita duduk belakang ni, pahala qiyam berdiri kita, pahala rokok kita, pahala mendengar bacaan imam ni, dia panggil pahala-pahala yang berlainan. Dan juga apabila kita memahami makna, maka itu pahala dia panggil pahala tambahan untuk kita. Jadi sempena Allah Ta'ala juga berfirman, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu, berkejar-kejaranlah kamu untuk buat kebaikan atas muka dunia. InsyaAllah kita tidak akan menyesal. Jangan jadi orang yang menyesal ketika mana kita berada di ambang sakaratul maut, dan juga ketika kita sudah keluarnya roh. Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan diriku ini ya Allah ke atas muka dunia untuk kali kedua. Aku nak buat dah perkara-perkara yang aku tak buat. Dulu aku tak buat benda soleh, tak buat amanah soleh, aku nak buat dah. Dulu tak nak pergi masjid, lepas ni nak pergi dah ya Allah. Dulu tak sengaja, ni nak mengaji dah ya Allah. Bila ni cerita ni? Selepas mati dah dia. Jadi tu atas semua, insya-Allah kita jangan jadikan diri kita ni antara mereka yang menyesali di atas perbuatan-perbuatan mereka di atas muka dunia yang tidak ambil peluang mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala sebaik-baiknya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, hamba rasa setakat tu dululah pada pagi ni. Dan hamba ucap terima kasih kepada pihak masjid memberi laluan kepada hamba selama beberapa kali ni dalam bulan Ramadan ini. Dan insya-Allah kita bertemu di lain masa dan waktu. Dan hamba nak ucaplah juga, walaupun banyak hari lagi, nak ucap selamat hari raya lah semua. Dan kena ingat, kita berhari raya itu, pada malam itu kita hidupkan dengan takbir pada Allah Ta'ala. Jangan kita lalai daripada mengingati Allah Ta'ala. Zayyinu a'yadakum bitakbir. Nabi ajar kita supaya hiasilah malam-malam raya kamu dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan nak main mengecoh sangat, nak main bunga api ceh. Tapi mengecoh ni minta maaf lah. Mengecoh ni banyak memberi mudarat. Kita tengok budak putus tangan, kita tengok putus telinga, kita tengok luka. Lepas tu bukan setakat tu mengganggu orang-orang lain. Itu bukan budaya kita Islam. Budaya kita adalah takbir, membesarkan Allah SWT, beribadah pada Allah Ta'ala. Siapa yang beribadah di malam-malam raya dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil, dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Dan kita juga menyambut malam raya-raya tadi, hari raya itu, dengan kita sembahyang solat tasbih. Siapa yang menghidupkan malam raya dengan mengingati Allah Taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan hatinya tidak akan mati, di mana ketika itu matinya hati-hati manusia lain. Hati dia tidak mati daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu atas semua berasa sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan-kelemahan dirimu sendiri kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, segala dosa kedua ibu bapa kami, segala dosa pasangan kami, anak-anak kami, guru-guru kami, sahabat andai kami, segala dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih
hidup maupun yang telah mati. Ya Allah, permudahkan urusan dunia kami, permudahkan urusan akhirat kami. Ya Allah, pandanglah kepada kami dengan pandangan rahmat kasih sayang-Mu. Jangan Engkau pandang kepada kami dengan pandangan kemurkaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa kiranya Engkau golongkan kami di antara hamba-hamba-Mu yang akan memasuki syurga-Mu. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga-Mu, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Jauhilah kami dari azab neraka-Mu, jauhilah kami dari azab neraka-Mu, jauhilah kami dari azab neraka-Mu. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Ya Allah, terimalah doa-doa kami, doa untuk dunia kami, doa untuk akhirat kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, rizqikan kami beribadah di malam Al-Qadar. Ya Allah, ya Allah, rizqikan kami malam Al-Qadar pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.